Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Salam. ini kita akan teruskan lagi dengan webinar kita. Webinar YPU atau webinar Future Jawatan Kuasa Pembangunan Usahawan Terengganu. Selama ni kita buat webinar, kita jemput agensi-agensi Puan Hawa. Jadi hari ni Okey. kita buat perubahan sikit pasal kita nak selang-selikan juga dengan NGO, dengan usahawan untuk berkongsi. Oh, Jadi kiranya bagi yang tak kenal, bersama kita hari ni Puan Hawa Abdul Rahman. Saya biasa panggil Kak Hawa je lah. Saya biasa panggil Kak Hawa je, akan bersama-sama kita untuk kongsi sedikit sebanyak lah. Kak Hawa sihat hari ni? okey, alhamdulillah. Kiranya makan dah tengah hari tau. Baru sudah. Okey. Jadi kita punya format sebenarnya biasa je. Kita cuma nak chit-chat dan kalau boleh maknanya untuk mula-mula ni kalau Kak Hawa boleh cerita dulu sikit-sikit lah. Kak Hawa ni bisnes apa, kan? Berapa lama dah bisnes? Ah, Benda-benda basic tu sikit-sikit bagi orang yang tak kenal tu boleh kenal lah Kak Hawa hari ni. ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hawa binti Abdul Rahman, adalah pengurus kilang Hami Industri Seram Berhad. Kilang ini adalah beroperasi bermula daripada tahun 2015. Dan kilang ini terletak di Bukit Ko, Bangunan Mara, kawasan industri Amara, Bukit Ko, Marang, Terengganu. Dan produk yang dikeluarkan oleh kilang kami adalah produk halal, terdiri daripada kepuk leko, kepuk keping, kepuk segera dan sos pencicah. Dan saya juga adalah pengurus kepada chalet di Pulau Kapas iaitu Ombak Kapas Island Beach Resort. Dan produk pengeluaran kami adalah restoran, penginapan, catering, boat, memancing, kayak dan lain-lain lah. Okey. Macam yang keropok sekarang ni jual di mana tu? Maknanya pasar kalau orang nak belilah. Orang nak beli keropok tu jenamanya nama apa? Kat mana orang boleh dapatkan? Jenama keropok kami adalah Tok Yam, TOKYAM. Kadang-kadang orang salah dengan Tom Yam. Jadi Tok Yam. Jadi keropok kami banyak terdapat di Tesco, Pasar Raya Tesco Kuala Lumpur, sebanyak seluruh Malaysia lah, 60 outlet Tesco seluruh Malaysia. Dan di sekitar ejen-ejen ada juga yang daripada Perak, daripada Johor, Pulau Pinang, dan Kota Baru pun ada, Kuantan pun ada, tapi kita tak tahulah di mana yang dipasarkan. Tapi banyak kedai macam outlet-outlet di Zain, Azin, Shah Alam, semua ada terdapat sana. Dan juga di stesen-stesen minyak sekitar Kelang apa semua saya nampak ada. Dan juga kami selain daripada pasaran sendiri, kami juga ada melantik beberapa company untuk OEM produk kami dengan pelbagai jenama lah. Dan nampak ada di antara yang telah masuk ke AirAsia, ke 7E, dah sampai ke Shanghai, China. Jadi banyak tempat lah. Dan sekarang di bawah koperasi juga ada pengairan melalui angkasa dan telah masuk ke Haumat di Singapura dan juga di pasaran Brunei. Banyak tu kalau kita dengar sebut 7E tu pun boleh kata kat mana-mana boleh dapatkan lah. Boleh dapat, ya. Okey. Satu lah Kak Hawa. Walaupun tahun ni tahun 2021 kan, kita dah hampir esok cukup 2 minggu kita 2021, tapi benda yang kita hadapi daripada tahun 2019, akhir tahun 2019, pandemik COVID-19 kan melanda. Kerana itu juga nama 19 tu, bagi siapa yang tak tahu tu, 19 tu maknanya kerana tahun 2019, COVID-19, akhir tahun 2019, masuk 2020, dan kita pun kalau jumpa orang, kita kata insya-Allah maknanya kita berharap 2021 ni start yang baik lah. Tapi kita tengok pun kita baru saja hari pertama dah mula orang kata minggu yang kena PKP lah, PKPB lah dan macam-macam. Kalau dari segi pengalaman Kak Hawa sendirilah, pasal saya dengar ada orang kata kecil bisnes, kalau jadi apa-apa kecil jatuhnya. Bila makin besar bisnes, makin besar
efek atau jatuhnya ataupun hentaman yang kita rasa apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah ni. Maknanya apa pandangan Kak Hawa dengan pandemik tu dan setakat mana dia efek pada perniagaan Kak Hawa sendiri? Dan sekarang tu benda tu makin kurang ke, makin okey ke, atau nampaknya macam gelak gambar juga ke? Macam mana? Nampak tu apa Okeylah, kemunculan COVID-19 ini menjadi risiko perniagaan yang tidak dijangka oleh semua usahawan sebenarnya. Dan tempoh PKP juga bagi untuk bendung penularan pandemik ni menyebabkan usahawan terpaksa kadang-kadang ada di antaranya memberhentikan operasi perniagaan, membuang pekerja, mengurangkan pekerja dan lain-lain lah. Dan pada kami usahawan memang sangat sangat beratlah masalah ni. Tetapi apa nak buat, sebab bukannya kita aja yang ni, seluruh dunia kan. Masalah seluruh dunia. Jadi itulah memanglah sangat terasa sangat untuk dia, sebabnya kita bermula COVID-19 ni adalah bulan 3 bulan Mac tahun lepas. Tetapi sebelum tu ekonomi kita telah lembat masa tu. Jadi bila tambah dengan penyakit, jadi makin menjunamlah perniagaan masing-masing. Mungkinlah 10% ada perniagaan yang sesuai sewaktu pandemik ni. Contohnya mereka yang buat macam beras apa semua tu lain lah kan. Tapi ada di antara usahawan kita ada produk yang tidak sesuai untuk dipakai ataupun dibeli setiap hari. Jadi terpulang pada perniagaan masing-masing lah. Tapi dari segi totalnya adalah sangat bermasalah masing-masing sekarang ni. Macam Kak Hawa sendiri, bagaimana cara orang kata menghadapinya tu untuk boleh bertahan itu? Gitulah, macam kita mengharapkan pada macam Tesco, kita pasarkan di Tesco. Jadi untuk Tesco kita tak ada masalah, dia sentiasa order lah. Tetapi kalau macam kedai-kedai yang kecil-kecil di KL atau contoh macam kedai-kedai runcit, macam mat sekitar Kuala Lumpur, bila KL sendiri PKP, jadi tak ada orang yang membeli. Jadi bila tak ada orang membeli, akan ada order lah di kilang. Jadi di situlah masalah timbul, nak bayar gaji pekerja, untuk jalankan bisnes, modal pusingan, dia akan hilang semua modal lah masa tu. Tetapi bila dibuka sekejap PKP tu, masa tu ada jalan sekejap, tapi masalah balik. Itulah benda masalah kilang kita. Benda yang orang kata majoriti usahawan hadapi sekarang kan. Betul. Saya ada dapat memang saya ni tak boleh nak lari. Pasal bila kita mana-mana yang kerja di agensi keusahawanan ni, memang orang cari kita lah, tanya kadang-kadang kan. Tapi sebenarnya selain daripada orang bertanya pada agensi, rupa-rupanya banyak juga usahawan-usahawan ni dia bertanya sesama sendiri. Dan bila tanya sama sendiri tu, dia ada ibu dia ada ayah dia, bonda dia lah orang kata kan. Dan benda ni secara tak langsung saya tengok jadi satu orang kata di Terengganu ni dia ada kumpulan. Bukan kumpulan-kumpulan yang tak elok ni, tapi kumpulan NGO, persatuan, koperasi dan sebagainya. Dan antara koperasi yang kita tengok agak laju sekarang di Terengganu yang melibatkan usahawan Terengganu adalah koperasi Koganu. Nama singkatan dia Koganu. Yang mana Kak Hawa sendiri adalah pengerusi lah kepada Koganu ni. Jadi boleh tak kalau Kak Hawa share sikit apa itu Koganu, apa yang dia buat, dan adakah Koganu ni terbuka kalau orang nak join lagi, apa orang kata benefit dia pada usahawan-usahawan Terengganu, dan usahawan macam mana boleh join tu? Sesuai dengan misi kami Koganu, iaitu beriktisam menjadikan koperasi Koganu sebagai peneraju ekonomi ekonomi negara melalui pelbagai sektor perniagaan yang dijalankan secara bersatu dengan mengutamakan kebajikan anggota. Terkini kami di Koganu dalam menyiapkan 2 lot jualan produk di KTCC Mall dengan mengambil produk-produk ahli untuk dipasarkan di situ. Itulah usaha kita, dan setakat ni belum lagi kami iklankan kios tersebut. Masyarakat telah telah
mengenal produk-produk kami dan menjadi rebutan pelanggan-pelanggan yang pelanggan di KTCC Mall lah. Di samping itu juga telah ada produk daripada ahli kami yang telah berada di Singapura dan juga di Brunei yang diedarkan oleh Angkasa untuk makluman. Dan juga di Malacca Mall Cyberjaya, dan kini kami akan terkini selepas ni kami akan masukkan produk-produk ahli juga ke Aeon Mall seluruh negara, insya-Allah. Ahli ada berapa sekarang tahu? Sekarang ni ahli ada lebih kurang dalam 78 orang. Oh, ramai. Dan terkini setakat ni kita bekukan dulu pengambilan ahli-ahli baru untuk kita jalan secara sederhana dulu untuk kita semua produk berada di pasaran. Selepas tu baru kita akan buka balik keahlian insya-Allah tahun depan, insya-Allah. Ya, ramai 78 orang tu kan, kalau kita ada tak tolong semua, ada yang kecil hati pula nanti kan. Betul. Kena adil. Betul. Jadi kalau tengok dari pandangan Kak Hawa sendirilah, tengok kalau bukan di Terengganu saja, kita tengok di Kuala Lumpur ke di Penang atau mana saja, ada bermacam-macam lagi koperasi atau NGO usahawan lah. Kalau kita tengok, kita ada kalau Terengganu ni ada Perdasama, ada Usaha Nita, ada Dewan Perniagaan macam-macam, ada persatuan yang produk Islam dan macam-macam. Pandangan Kak Hawa, benda ni sebenarnya bagus ke atau tak bagus ke, atau macam mana sebenarnya dari segi ada banyak NGO ni? Ataupun usahawan tu sendiri, perlukah dia hanya solo tanpa perlu berpersatuan, atau lebih elok dia berpersatuan kalau ikut daripada orang kata experience otai sendiri? Okey, bila seseorang menjadi usahawan, mereka perlu berada dalam mana-mana badan NGO, tak kira persatuan apa ataupun koperasi. Kerana segala info-info yang berkenaan kursus, dana, geran, pinjaman atau lain-lain akan disalurkan melalui NGO tersebut. Dan mereka dapat mengenali agensi dengan lebih rapat. Itu yang terbaik. Kalau dia bergaul ni, dia akan mengenali pegawai-pegawai agensi dengan lebih rapat bila mana kita mengadakan satu-satu program. Sebab itulah bila kita berada dalam NGO, kita adakan program, sentiasa adakan program untuk rapatkan ahli saja. Bukan apa. Itu untuk membantu ahli supaya mereka berani untuk menceritakan sesuatu masalah. Jadi bila dia berdepan dengan pegawai, jadi dia tahu pegawai mana harus dia tuju. Kalau ada masalah produk, dia akan pergi pada Mardi. Masalah nak cari info-info berkenaan khusus, YPU. Mengenai pinjaman ataupun geran-geran daripada MARA. Begitu juga dengan Fama, Sirim, Teko dan lain-lain. Macam-macam pelbagai lah. Mana orang kata memang elok kalau kita ni tidak seorang-seorang lah kan. Bila betul. Ada kawan-kawan ni lebih teratur, lebih tersusun dan kurang takut, kurang debar kan orang kata. Ya, betul. Jadi macam Kak Hawa sebut tadi, NGO ni kadang-kadang jadi orang kata macam orang tengah juga untuk bawa usahawan-usahawan ni kenal agensi. Ada Fama-nya, Mardi-nya, research, YPU-nya, kursus dan macam-macam kan. Tapi kadang-kadang saya sendirilah tengok, walaupun saya ni di agensi, tapi kita ni agensi. Saya bekerja di agensi. Kak Hawa contohnya usahawan. Dan kadang-kadang kita tengok ada gap. Ada benda walaupun kita baik macam mana pun, kadang-kadang agensi apabila bagi sesuatu bantuan tu tidak menepati mungkin apa yang usahawan nak, kan? Dan usahawan pula mungkin dia komplain, agensi tak faham dia. Agensi kata, sebenarnya usahawan tak tahu, kita tengok dari macam ni, usahawan tengok macam ni. Jadi benda tu membuatkan kadang-kadang ada orang kata tak serasinya, kurang berkesannya. Jadi saya nak tanya, beri peluang pada Kak Hawa hari ni, kalau kebetulan dengan keadaan pandemik pada hari ni, untuk mengelakkan agensi-agensi ni buat benda syok sendiri orang kata, kita nak dengar Kak Hawa sebagai usahawan dan juga mungkin sebagai wakil Terengganu 78 orang ni. At least Kak Hawa ada input daripada 78 orang. Apa yang kalau ikutnya sekarang ni, bantuan yang boleh kurang dulu hak ni, lebihkan hak ni.
pada waktu sekarang ni, dalam keadaan sekarang? Okey. Antara cabaran utama yang dihadapi ialah masalah aliran wang tunai perniagaan. Berikutan pelaksanaan PKP. Kerajaan perlu macam memberi bantuan modal dan pinjaman mudah tanpa cagaran ataupun syarat-syarat yang ketat lah. Itu yang usahawan nak. Lepas tu agensi perlu juga mengurangkan isu birokrasi. Macam kata tadilah, pilih-pilih usahawan atau macam mana kan. Dalam pentadbiran yang menghalang usahawan mendapat akses segera terhadap bantuan-bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan, terutamanya pada masa negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni lah. Kemudahan bantuan ataupun pinjaman modal, kemudahan pasaran dan juga promosi perniagaan amat perlu tu dipertingkatkan oleh agensi untuk membantu usahawan. Dalam masalah ni, pihak kerajaan atau agensi yang terlibat, khususnya YPU sendiri lebih mengenal usahawan-usahawan di bawah naungannya, dan agensi boleh menjemput usahawan untuk kita adakan contoh macam dialog. Apa masalah? Dialog apa masalah dan benda tu diselesaikan dengan segera. Sebab kalau tanpa kita panggil usahawan-usahawan ni, usahawan pun takut nak cerita apa. Tapi bila agensi beri laluan, jadi insya-Allah lah mereka datang dan cerita daripada A hingga Z apa benda yang berlaku dalam kilang ataupun bengkel-bengkel tersebut mengibatkan produk-produk beliau tidak dapat dijual ataupun kehilangan modal. Jadi senang dia sendiri akan ceritakan pada pegawai-pegawai agensi. Boleh kata nak tak nak macam mana pun pegawai-pegawai agensi ni ke ataupun big boss agensi ni kena turun padang. Betul tak Kak Awa? Kena tengok sendiri apa masalah usahawan ni, faham sendiri, barulah bantuan-bantuan yang kita nak salur tu menepatilah dengan apa yang usahawan perlukan. Dan satu lagi yang mulaku, saya nampak kalau cara kerajaan nak tolong usahawan-usahawan produk ni di Terengganu, contoh kalau ada macam bantuan banjir. Jadi kerajaan kena tengok apa yang sesuai. Contoh sekarang ni saya tengok banyak di antaranya membekalkan biskut jagung, Maggi kan. Sedangkan usahawan kita ada macam roti balok, wahulu, kuih pau, keropok. Jadi kena jangan macam dulu lagi. Ada sardin, ada Maggi, biskut jagung. Saya tengok benda yang sama je tiap kali musim banjir. Jadi sekarang ni kalau kerajaan betul-betul nak bantu untuk nak tingkatkan di saat PKPD ni, jadi apa kata kita tukar balik menu-menu mangsa banjir tu ataupun selepas banjir, kita hantar ke rumah-rumah mereka dengan produk-produk usahawan kita sendiri. Jadi bolehlah dari situ dia orang dapat income yang lebih. Dengan bantuan itulah di antara yang paling penting. Kerajaan negeri kena fikirkan benda-benda macam tu. Jadi selain daripada kita tolong mangsa banjir, kita tolong juga usahawan dengan beli produk-produk IKS ni untuk dia orang. Di samping masa banjir, kita juga ada macam basket untuk golongan asnaf tadi kan. Golongan asnaf pun kerajaan kena tengok. Jangan lagi, contoh kalau macam kita dalam 10-15 orang ada produk halal. Utamakan produk halal dulu dalam bakul tersebut. Contoh kalau daripada kepuk halal kepuk yang tepi jalan dengan kepuk halal di kilang, utamakan kepuk kilang sebab untuk bantu kita. Macam mana kita payahnya untuk nak dapatkan segi halal. Jadi kalau kerajaan bantu, adalah rasa puas hati sikit lah. Kita rasa puas hati dan usahawan akan rasa lega lah bila nampak kerajaan bantu untuk beli produk kita dan pasarkan seluruh negeri Terengganu ataupun untuk bantuan di negeri-negeri yang di Kota Baru ataupun di Kuantan. Maknanya bantuan tu bukan kata kita kena bagi duit ke apa saja kan. Dapat beli barang kita pun stok banyak tak bergerak ke apa, dapat beli, dapat bantu gerakkan kilang, boleh pula bayar pekerja juga apa semua kan. Jadi rantaian ekonomi tu akan bergerak dengan cantik. Bagus tu. Saya harap benda ni pun kita boleh sampaikan juga ni. Terima kasih sangat tu, memang sesuatu yang sangat baik kita boleh buat. Untuk di Terengganu kita boleh jadi penanda aras. Terengganu boleh start gunakan produk-produk IKF untuk bantu masa banjir, asnaf dan sebagainya. Selain daripada makanan juga, usahawan kita ada usahawan yang bantal, tilam, batik, tuala kan, banyak kita bagi pada masyarakat. Guna usahawan-usahawan ni. Jadi sini tak payah kita bagi bantuan duit dah, beli produk mereka. Gitu.
Rasanya benda ni bukan hanya orang kata untuk kerajaan saja, NGO kat luar tu pun yang banyak nak tolong tu belilah barang IKS kita untuk bantu. Kan? Dia orang kata 2 dalam 1. Ya. Okey. Soalan terakhir Kak Awa. Ha. Nak tak nak macam-macam mana pun kita tengok paling cepat pun orang kata sebulan 2 ni mungkin kita masih lagi mengharungi pandemik ni. Kalau dia habis pun kita masih lagi 2-3 minggu ni kena harungi kan. Jadi sebagai seorang otai usahawan ni, apa ni pandangan Kak Hawa, nasihat Kak Hawa untuk usahawan-usahawan terutamanya yang muda-muda, yang masih orang kata baru nak up orang kata ni, apa yang dia orang perlu ada nak make sure kesinambungan dia orang biar dia orang tak mati tengah jalan. Pasal memang kita akui sangat-sangat berat sekarang ni. Apa yang dia orang boleh buat untuk pastikan kurang-kurangnya dapat bertahan sehinggalah pandemik ni berakhir. Okey. Ada beberapa perkara yang perlu ada pada usahawan. Contoh satu, usahawan perlu menyumbang idea dengan melakukan pembaharuan juga. Mengembangkan idea sedia ada berdasarkan sikap-sikap kreatif, inovatif dan keterbukaan dalam diri usahawan sendiri. Yang kedua, kita kena cepat melakukan perubahan mengikut keperluan semasa. Di zaman COVID ni ditambah pula dengan darurat pula baru ni, usahawan perlu mahir berniaga secara online yang berkembang pesat sekarang ni dan bagi mengatasi masalah sekatan perjalanan. Kita tak payah dah nak post barang. Jadi melalui online orang lain yang tukang bawa barang kita ke mana-mana. Dan yang ketiga, menangani ketidakpastian. Dan kita tak pastian bila pandemik ni akan berakhir. Jadi kita terpaksa menguruskan sebarang risiko perniagaan yang semakin wujud ni. Sebab kita tak tahu gejala ni akan berakhir tahun depan ke, bulan depan ke ataupun tahun 2-3 tahun lagi. Lepas kita tak tahu benda-benda ni. Jadi kita kena pandai. Dan seterusnya mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Usahawan-usahawan kena memplawa masyarakat tempatan untuk bekerja dan mewujudkan pekerjaan di rumah atau tempat kerja, dan setiap perniagaan yang diwujudkan tu memerlukan sumber tenaga manusia untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi kita kena fokus orang-orang dekat dululah. Tawar kerja-kerja yang ada. Contoh macam gini. Contoh dia orang buat COD. Jadi kita kena beri sokongan seperti penghantaran ke rumah-rumah tu kan. Ikan, barang runcit, buah-buahan dan lain-lain. Apa salahnya mereka charge RM5 ke RM10, jadi kita sokong. Jadi sekurang-kurangnya dia tidak menganggur. Kan, betul? Jadi kita tak nak dia menganggur. Jadi kita nampak benda tu macam masalah pada kita. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita bantu mereka. Jadi memudahkan kerja kita, tak payah kita keluar belikan. Jadi mudahkan kerja kita. Dan seterusnya kita meningkatkan taraf hidup rakyat dengan bila kita wujudkan peluang pekerjaan tadi, membolehkan masyarakat mendapat pendapatan. Dan seterusnya usahawan sebagai role model masyarakat, menjadikan sumber inspirasi usahawan lain dalam menceburkan dan memajukan perniagaan menggunakan sistem payung. Sistem payung ayatnya iaitu usahawan yang berjaya membantu usahawan baru seperti memberikan bantuan keuangan macam tadilah, tolong membeli beli produk masing-masing, macam bertukar-tukarlah. Awak beli produk ni, orang ni tolong mengedarkan secara mudah. Jadi tak payahlah dia tu buka iklan ke jauh-jauh. Sekitar kita Negeri Terengganu, kalau kita pakat jual masing-masing produk, itu dah lebih baik untuk membantu sama kita. Dan juga memberi info-info pendidikan pada usahawan baru supaya mereka tidak tersasar dari landasan perniagaan yang mereka ceburi. Sekurang-kurangnya mereka dapat info daripada otai-otai yang lama ni, boleh kita ceritakan pada dia perkara yang sebenar ataupun bagaimana kita menjalankan bisnes yang tidak menggunakan banyak modal. Rasa itu je. Memang orang kata ringkas tapi padat. Yang ni insya-Allah kita akan make sure benda ni sampai pada usahawan-usahawan dan mereka kena faham sebenarnya. Keadaan macam Kak Awa kata tadi mungkin akan ambil masa yang lama kan.
mungkin kalau COVID ni berakhir, ada penyakit lain pula kita tak tahu. Tidak Benda tak ni mungkin satu rahmat juga, tahu. Allah nak tunjuk pada kita banyak benda yang kita tidak sangka mungkin akan berlaku. Kalau saya sendiri, saya tengok pun ada dua benda penting tadi. Satu ialah kita kena sentiasa ada satu, kita kata, risk management lah. Sentiasa kena tengok dalam kepala kita ni, setiap perniagaan kita ni, kita sentiasa bersedia. Kalau jadi gini nak buat guana, gini nak buat guana, gini nak buat guana. Kena ada benda-benda tu. Dan satu lagi yang paling penting, Kak Awa sebut awal-awal tadilah, kalau bahasa orang putih dia panggil adapt lah. Maknanya usahawan ni dia kena ada kemampuan untuk adapt, untuk berubah ikut keadaan sekeliling. Kalau keadaan banjir, aku boleh niaga juga. Keadaan COVID, aku boleh, tak ada masalah. Langit utuh pun kalau selagi bumi ni ada, dia boleh niaga. Kalau dia boleh Kreatif. kreatif kan. Jadi Alhamdulillah, saya harap sangat pandemik ni pun berakhir, dan saya pun insyaAllah apa yang Kak Awa beri cadangan tadi ni, kita pun memang akan sampaikan pada agensi-agensi lain, dan kita harap usahawan-usahawan dapat ambil iktibar nasihat-nasihat dan pandangan Kak Awa tadilah. Dan insyaAllah lepas-lepas ni Kak Awa kita panggil ahli-ahli Koganu juga, ahli-ahli NGO lain juga untuk share sedikit pandangan masing-masing lah. Pasal kita ni bila kita tak kena, kita tak tahu. Orang yang kena dia lebih tahu. Jadi terima kasih banyak Kak Awa, terima kasih luang masa dengan kita. Nanti bila kita kita pakat share lah video ni sama-sama, biar orang dengar ramai-ramai dan dapat manfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Awa. Terima kasih sama-sama.